Assalamualaikum, selamat pagi. Inilah dia 3 Pagi Era bersama dengan kami bertiga, Nabil Ahmad, Azhar Jasmine dan juga saya Radin. Dan yang seronoknya, yang specialnya, yang dahsyatnya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan. Ya saya. Kita bersama figura nombor 1 Malaysia, Yup. Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang hadir dalam studio Era pada hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang nombor 1 Malaysia di radio nombor 1 Malaysia. Ya, dan sebab tu akulah nombor 1 yang siap sebelum subuh pakai suit. Betul Datuk Seri. Dia Yes. punya excited nak jumpa Datuk Seri hari ni. 5.30 dah siap. Dah full siap. suit. Full suit. 5.30 pagi. Yes. Terima kasih. Yes. Okey, Datuk Seri. Kita sangat-sangat bersyukur dengan kehadiran Datuk Seri hari ini bersama dengan kami. So kita nak chit-chat lah Datuk Seri. Orang kata up close and personal. So Yang banyaklah. rapat mari dekat, yang dekat mari mampir. Ya, betul. Sweet and sour macam tu. Yang sour kat hang lah. Okey. Yang Maaf, sweet semua Datuk dekat Seri. Datuk Seri. Yes. Okey, Datuk Seri Pak Long. Ya. Ha? Rapat. Yeah. Rapat Datuk Seri Setahun menggalas jawatan Perdana Menteri Malaysia. Pengalaman pasti ada yang hebat, ada yang dahsyat dan mungkin ada yang orang kata pahit. Mana satu yang Datuk Seri prefer nak share dengan kita orang Datuk Seri? Share semua sekali lah kita Cantik. share. Boleh, Datuk Seri. Silakan. Silakan. Okey, bila saya memegang tampuk pentadbiran pemerintahan negara, ketika itu negara berdepan dengan COVID-19. Betul. Pandemik COVID-19. Ya. Waktu itu kes sampai lebih 20,000. Kematian pun 300 lebih kadang-kadang Benar. satu hari. Jadi kerajaan ketika itu terpaksa membuat tindakan yang keras. Betul. Kerana kita perlu menjaga nyawa, lebih penting. Menjaga nyawa amat penting. Betul. Jadi itu bagi kita perlu menyelamatkan nyawa. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu menyelamatkan ekonomi rakyat. Betul. Datuk Seri. Kalau kita tutup, ramai yang akan terkesan. Terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Betul. Peniaga-peniaga misalnya. Peniaga di tepi jalan. Peniaga mungkin peniaga kuih dan sebagainya. Pisang goreng, nasi lemak. Pisang goreng. Jual pagi untuk menampung perbelanjaan Kais petang. pagi makan pagi. Kais kan? pagi makan pagi, Ya. kais petang makan petang. Nak mengimbangi Nak tu Datuk mengimbangi Seri, tu. nak buat Jadi keputusan tu. Itu pengalaman yang saya kira sangat sukar bagi saya dan paling menyedihkan apabila setiap hari saya membaca membuat pengumuman tu, Ya. terpaksa menyebut kes berapa jumlah yang meninggal dan sebagainya. Dan kita boleh bayangkan, saya boleh bayangkan keluarga yang meninggal, setengah tu kedua-dua ibu bapa meninggal. Jadi waktu itu memang kita terasa dari segi pengalaman tu, saya kira sangat pahit sekali. Sangat pahit sekali. Dia boleh cerita pasal pengalaman ni Bilang Azan. Dia bukan pengalaman diri sebagai Prime Minister, tapi pengalaman mengharungi jerit-perit. Ada yang meninggal. Betul. Kes COVID-19 ni satu benda yang memang bukannya Malaysia saja Datuk Seri kan. Memang dunia. Satu dunia. Dan yang paling sukar, tidak ada model yang kita nak ikut. Betul. Sebab seluruh dunia mengalami pengalaman pertama, first experience. Yes. Exactly. Yeah. Kalau ada banyak negara lain yang telah mengalami dan dah berjaya, dan kita boleh ikut dia, ambil dia sebagai contoh, tapi tak boleh. Betul. Dan kita kena buat berdasarkan keputusan kita sendiri, berdasarkan acuan kita sendiri. Jadi Datuk Seri, macam nak buat satu keputusan ni, ini satu keputusan bukan untuk diri sendiri kan. Satu keputusan untuk negara. Dan Exactly. menggalas Yes. jawatan PM sewaktu keadaan pandemik masa tu. It's not easy. So mungkin ada kata-kata yang Datuk Seri selalu cakap dekat Datuk Seri, is this the right choice, is this the right way yang I nak buat, yang nak bagi tahu orang ni? Dia keputusan yang pentingnya, keputusan tidak dibuat secara sendiri dan secara profesional. Setiap pagi saya akan mempengerusikan mesyuarat every morning. Ada musyawarah orang kata. Pukul 10, Musyawarah. pukul 10 mesyuarat. Setiap hari. Tak, 7 hari seminggu. Tu Tidak dia. ada cuti. Ya. Saya cuti satu hari saja, iaitu hari raya pertama. Allah. Hari raya puasa, hari raya pertama, hari raya kedua dah turun. Pergi tengok di Maibs waktu itu, tempat kita tempatkan pesakit-pesakit COVID. Tidak ada cuti. Jadi every morning, setiap pagi kita akan sit down
ada yang mewakili Kementerian Kesihatan, mewakili semua hampir keseluruhan kementerian ada di situ, dan kita bincang dan kita buat keputusan. Keputusan adalah keputusan secara bersama. Baik. Jadi itu lebih memudahkan. Betul. Okey, Datuk Sri, since apa yang kita dengar lah ni, Datuk Sri punya jadual memang padat. Memang padat. So cuma saya nak tahu saja bila Datuk Sri tidur. Berapa jam? Berapa jam tu? Sebab bukan mudah Datuk Sri. Exactly. Meeting every time. Dia jadi hobi lah meeting lah. So when actually you sleep, Datuk Sri? Setiap pagi. Saya biasa tidur agak lewat lah. Pukul 2 saya tidur ya. Masya-Allah. Kemudian bangun pagi, subuh pun dah bangun. Ya. Cuma saya ada hobi sikit lah. Apa dia? Ni nak dengar ni. Hobi Datuk Sri. Hobi tidur dalam kereta. Okey. Jadi Itu selalu dapatkan Nabil. Dapatkan saya tu Datuk Sri. Saya ada potensi jadi Perdana Menteri tak lama lagi ni. Kalau cerita hobi kita pasal- sama. Jadi dapat nap, dapat Power tidur nap sekejap dalam tu, kereta. power nap tu. Yes. Itu yang menyebabkan saya boleh segar semula. Katakan saya daripada rumah nak pergi Putrajaya. Itulah waktu dia. At least sekejap je. Dapat 20 minit, 30 Pun dah minit cukup. saya tidur. Bila cerita pasal power nap dalam kereta Datuk Sri, bangun-bangun adakah kena kopi dulu ke, teh tarik je ke? Tak ada, just air mineral. Cantik. Bodyguard akan kejutkan saya lebih kurang 5 minit atau 10 minit sebelum sampai ke tempat. Sebab kalau tidur terus, turun tu mesti melelong je kan. Betul. Jadi Kita kat mana ni? Kita kat mana ni? Jadi saya sempat dia beritahu saya bangun, minum. Jadi fresh lah. Fresh sikit. lah. Bil, Fresh lah. kalau kau jadi bodyguard Datuk Sri kan, nak kejutkan Datuk Sri tidur. Ui, macam mana? itu life or death tu. Ni cabaran ni. Saya Ni kan macam kalau mana ni? kalau Nabil tak kejut pasal dia tidur kat depan. Tapi bila kita tengok perwatakan Datuk Sri kan, bila dia dekat sini kan, aku mungkin ada cara nak gerakkan Datuk Okey, Sri. macam mana? Apa cara? Macam mana? Bangun Datuk Sri, bangunlah tidur, kerja di depan. Tak ambil kerja macam ni Datuk Sri kan. Apa Masa audition pun dah tak ambil kerja dah macam ni. Alright, baik. Tadi Datuk Sri pun dah cakap pasal hobi. Ya. Mungkinlah selain daripada apa yang Datuk Sri buat, mungkin ada aktiviti lain yang kebiasaan yang Datuk Sri buat kalau ada kelapangan waktu. Saya yang pertamanya pasti akan keluar dengan anak-anak dan family lah. Ya. Saya waktu terluang tu yang waktu yang saya kira sangat berharga tu saya mesti bersama dengan keluarga lah. Jadi kalau dinner kita keluar makan bersama dinner ataupun kalau siang ada ketika tiba-tiba program hari Minggu dibatalkan contoh. Jadi banyak masa. Jadi saya akan keluar dengan anak saya terutamanya. Kita merayau lah kat shopping kompleks mana-mana ke. Dan saya juga satu perkara yang mungkin orang tak tahu, saya akan tengok wayang dengan anak. Okey. Jadi Kaki di movie, panggung-panggung, di garden dan sebagainya. Ya. Selalulah. Pavilion ke apa. Sebab kita pun ada tengok juga. Betul. Kadang kan anak-anak post video Datuk Sri dengan cucu. Dengan cucu. Seronok Pergi Datuk dinner, Sri. you know. Itulah waktu terluang yang digunakan Terluang. untuk family. Okey Datuk Sri. Ni sajalah. Tadi kan kita ada sebut up close and personal. Okay. Apa dia Datuk Sri? 5 barang yang Datuk Sri wajib bawa every time keluar daripada rumah. Mesti kena ada 5 barang. Handphone, Handphone pertama, yang kedua, cermata, mata. purse. Purse. Purse Okey, bukan wallet. kena duit, IC. IC. Duit kena ada jugalah. Dia kena ada juga. Orang politik ni Ya. kita kena ada duit juga. Betul. Jumpa dengan kawan-kawan kita kena belanja makan. Betul Datuk Sri cara dia. Lagi satu Datuk Sri. Satu lagi Satu lagi last Datuk Sri. Susah saya nak sebut. Gambar Datin Sri kot. Itu wajib lah. Ini pada beli je. Kita telah menyelamatkan Datuk Menyelamatkan. Sri. Yes. Dalam interview ada Datin Sri punya nama kita sebut. Bercakap menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia. Ya. Kalaulah bukan sebagai Perdana Menteri Malaysia sekarang ni Datuk Sri Datuk Sri akan bekerja sebagai apa Datuk Sri? Saya jadi peguam. Peguam Datuk Sri. Sebab saya mulakan karier saya sebagai peguam. Jadi bila masuk politik, kita berhenti jadi peguam dan Baik. secara sepenuh masa dalam politik lah. Dan Kalau aku tidak, akan jadi peguam bela kepada Datuk Sri lah. Cukuplah. Dia Semua anak bodyguard, anak peguam, anak. Aku ikut mana Datuk Hang Sri nak pergi. buat ni. Itu saja aku I go where he go. Jangan. Kalau nak job bagi tahu. Hang semua hang nak jadi ada pepatah tau. Yang dikejar tak dapat, Jadi yang dikendong berciciran. Betul Datuk Sri Dia gelak. Gelak je.
Baik, okey Datuk Seri bercakap pasal tak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia, Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan. Mungkin Datuk Seri ada pesanan ataupun ada sesuatu yang disampaikan kepada rakyat Malaysia, khususnya sebab kita ni kita dah tempuh perik jerih ni bersama. 2 tahun dan lepas je buka border, rakyat Malaysia pun kembali bekerja seperti biasa. Mungkin ada beberapa kekangan. So mungkin ada pesanan ke daripada Datuk Seri? Ya, saya sambutan Hari Kebangsaan tahun ni yang pertama secara besar-besaran dan secara terbuka. Selepas kita tidak dapat merayakan kerana COVID. Tahun lepas pun tidak merayakan secara besar-besaran. Jadi saya harap kita semua terlibat dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Bukan mesti terlibat kena pergi ke dataran dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya tunjukkan semangat patriotisme kita. Dan sekarang ni kempen kibarkan bendera. Jadi perbanyakkan kibarkan bendera di rumah masing-masing, di kereta dan sebagainya. Jadi supaya semua rakyat ini boleh terlibat dalam suasana kemerdekaan itu. Terbaik Datuk Seri. Satu pesanan yang orang kata short, sharp and sweet. Sweet. Dahsyat. Saya ni Datuk Seri adalah sempat menonton dokumentari Datuk Seri. Dahsyat. Sempat kan? Aku sempat layan sebab aku tahu hari ni kena interview Datuk Seri So research kena buat. Dia banyak masa Datuk Seri. Dia tak macam kita orang, busy. Dia ada beza riak dan humble. Okey, bila saya tengok dokumentari tu Datuk Seri, Datuk Seri ada menceritakan di mana Datuk Seri bersekolah dekat Sekolah Kebangsaan Bangau Temerloh, dibesarkan dalam keluarga yang orang kata sederhana. Ayah merupakan seorang miskin. Ayah merupakan seorang penulis getah. Benda tu jerit perih tu kita sini yang rasa. Menjadi daripada seorang yang belajar law, masuk dalam bidang politik and sekarang jadi Perdana Menteri. From zero to hero, I would say lah. So mungkin Datuk Seri boleh kongsikan perik jerih sebagai seorang anak penulis getah and one day jadi Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri. Ya, sebagai anak penulis getah yang mempunyai adik-beradik 8 orang, kita boleh bayangkan tentang kesusahan itu. Tetapi kesusahan itulah yang menjadikan kita lebih tough. Dan kita juga boleh menghargai kesusahan orang lain. Orang lain mungkin tahu tentang kemiskinan itu melalui pembacaan. Dia cerita pasal orang miskin, dia sedih dan sebagainya, ataupun tengok drama Melayu tentang kesusahan, ataupun tengok movie. Tapi tak pernah merasai. Melaluinya itu tak pernah. Tak pernah melalui. Saya merasai sendiri. Jadi kalau kita lihat ada orang bercakap tentang kemiskinan, kita boleh rasa tentang kesusahan dia. Kita faham sangat. Kalau keluar dalam media contoh, kata anak dia pendapatan teruk waktu itu hari COVID contoh. Waktu COVID tak bekerja, anak makan pun tak tentu. Jadi saya boleh rasakan. Kalau saya baca tu saya boleh duduk di dalam tempat mereka. Perasaan dia orang tu dapat dirasai. Jadi boleh saya rasai. Jadi itu sebab itulah dari segi perjuangan dia, kalau saya sebutkan tentang perjuangan membela rakyat tu bukan setakat klise saja. Semata-mata, tetapi adalah kerana perasaan saya yang dapat merasakan kesusahan. It's a journey of success. Betul. It's a journey of a success story. Sebab tu kita dapat tengok sekarang ni banyak billboard kempen inspirasi bersama dengan Datuk Seri, keluarga Malaysia. Sebab Datuk Seri memang family guy, memang family man. Kan, dan membesar bersama 8 adik-beradik Datuk Seri dalam keadaan yang miskin tau. Turis getah bukan mudah Datuk Seri dapat tengok ayah Datuk Seri sendiri bangun pergi menulis getah. Saya orang kampung kat Datuk Seri. Rumah saya memang laluan ke kebun getah. Jadi saya dapat tengoklah pagi-pagi orang kayuh basikal dengan ubat nyamuk dekat pinggang Datuk Seri. Betul Datuk Seri Tapi sebab selalu mau nakal, bapak dia pasal ambil getah tu sidai dia Datuk Seri. Pernah kena Datuk Seri sidai dengan getah. Datuk Seri budak baik, anak soleh. Aku cakap Nabil lalu tu. Nanti saya kena mengaku Datuk Seri pernah rasa dia sidai dengan getah tu. Tapi itulah jenis kita, hidup kita sebenarnya. Betul. Tapi yang seronoknya sebab kehidupan Datuk Seri tu yang telah mengajar Datuk Seri, dan Datuk Seri implement benda tu dalam kita sekarang, society kita sekarang. Pun kita ada rasa family, ada rasa bonding. Dia kadang-kadang kita ni rasa kadang-kadang hidup kita sunyi. Sebab dalam phone ni Datuk Seri banyak je WhatsApp group. Tapi kadang kenapa aku lonely because rasa family tu tak ada. Rasa syukur tu kurang Datuk Seri. Orang yang pernah lalu perik jerit kehidupan akan merasai syukur bila apa yang dia ada sekarang. Betul Datuk Seri? Betul. Datuk Seri dan kita kena tengok kejayaan orang lain tu sebagai
untuk motivasikan kita sebagai inspirasi untuk motivatekan kita. Jangan kita jealous kepada orang lain yang berjaya. Jangan kita tiba-tiba orang tu berjaya, kita jealous kat dia dan kita memburuk-burukkan dia, kata dapat duit macam ni. Tapi kita sepatutnya jadikan itu sebagai motivasi untuk kita berjaya seperti mereka. Dengar tu Zat. Bukan hadap for dollars and cents, no. Kan kita betul-betul kerja kena keras, betul Datuk Sri. Betul. You see. Baik. Okey Datuk Sri, yang ni ada antara soalan-soalan pilihan di mana kami akan tanyakan kepada Datuk Sri, contoh macam kopi ketih, something like that. Ada 2 pilihan jawapan lah. Okey, baik. Nabil, silakan dulu. Yang pertama Datuk Sri, kopi, tea or mi? Tak. Dia dua je kan? Kopi or tea Datuk Sri? Kopi O. Kopi O. Ada gula tak ada gula Datuk Sri? Gula sikit. Gula sikit. Sama Datuk Okey. Sri, sama. Kalau Datin Sri buat, ada request ke ataupun dia dah tahu dah ni? Dia dah tahu dah. Dah tahu dah Baik. Okey, sunset atau sunshine yang Datuk Sri suka? Sunset atau sunrise? Sunrise. Pasal tak boleh kata sunshine? Sebab tak kena lah. Tak kena. Okey. Datuk Sri, sunset atau sunrise? Sunrise kan? Sunrise. Tengok. Maksudnya Datuk Sri memilih shine. Sebab tu aku kata sunshine. Maknanya Datuk Sri suka benda yang in the beginning. Beginning. In the beginning. Yes. Beginning. Okey, lagi Nabil. K-pop atau rock? Ke atau ada genre lain Hindustan yang ke? Datuk Sri suka? Slow rock. Slow rock. Okay, I mean berbanding dengan K-pop lah kan. Slow rock. Okey, mungkin Datuk Sri boleh sambung lagu ni. She's gone out of my life. Sambung Datuk Sri. Slow rock tu. Weh, kau suruh Brother Puteri sambung lah. Jadi jangan berlaku ni. Jangan berlaku tu lagu berantai ni. Kalau saya menyanyi, saya takut lepas ni orang jemput saya untuk membuat show. Cantik. Jadi Tapi saya tak perlu nyanyi. Itu Tapi, orang Bil, panggil side income Datuk Sri. Aku rasa kalau aku nyanyi lagu ni, Datuk Sri mesti akan sambung. Ya ke? Okey, ready Silakan Din. Bila terasa rindu. Ku sebut namamu. Okey, baik, seterusnya. Azad. Okey. WhatsApp atau call yang Datuk Sri prefer? WhatsApp WhatsApp. Kalau dengan Datin Because Sri, WhatsApp boleh di mana-mana, bila-bila masa saja. Call ni. Kalau dengan Datin Sri, dia prefer FaceTime ke macam mana Datuk Sri? Video call ke? Video call. Video call. Sebab Hari-hari tengok mesti muka Datuk tu. Sri. Dia pun nak tahu kita kat mana kan. Kalau dah namanya orang perempuan Datuk Sri. Tak payah cakap, tak kahwin lagi. boleh, Tak payah. Tak boleh. Yelah, betul. Okey, baik Datuk Sri. Itu saja untuk soalan pilihan. Yes. Dan mungkinlah satu pesanan Datuk Sri kepada anak-anak muda sekarang ni. Anak-anak muda ni sekarang ni, kalau kita tanya kat sekolah Datuk Sri, pekerjaan yang cita-cita. Dulu kita akan dengar doktor, arkitek. Sekarang ni akan jadi e-gamers. Akan jadi YouTubers. So masa depan Influencers. anak muda ni, mungkin Datuk Sri ada pesanan kepada mereka? Ya, sekarang ni banyak perbezaan dengan satu ketika dulu. Betul, ketika dulu. Jadi cabaran-cabaran tu perlu dihadapi oleh anak-anak muda sekarang. Exactly tu. Yang pentingnya jangan kita terlalu dipengaruhi oleh budaya-budaya yang saya kira agak kurang sesuai dengan kita. Meliar. Kurang sesuai dengan kita. Walaupun anak muda sekarang mendapat kebebasan yang jauh lebih baik daripada zaman kita dulu. Betul. Tetapi kita perlu juga ada had-had tertentu supaya tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang tidak baik. Bersempena dengan kemerdekaan ni, kita mesti bukan saja bebas dari segi fizikal. Negara kita bebas dari segi penjajahan secara fizikal. Tetapi penjajahan pemikiran, mental masih dilakukan. Betul. Penjajahan budaya masih lagi berlaku di negara kita dan juga di mana-mana negara di dunia ni. Jadi sebab itulah kita perlu membuat penilaian yang baik untuk tidak kita dipengaruhi oleh budaya-budaya yang saya sebutkan tadi. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita pun rasa sangat bersyukur sebab apa Datuk Sri baru-baru ni bayangkanlah filem Mak Kilau mendapat sambutan yang sangat baik, mencecah sehingga 91 juta dan ini semua movie yang menaikkan semangat Datuk Sri sesuai dengan kemerdekaan kita. Betul. Even in the future ada dengan Datuk Maharaja Lelia pun nak keluar. Things like that. Kita sebagai rakyat Malaysia dah memang nak pergi panggung, nak tengok cerita-cerita yang berbentuk patriotik tu macam ni. Ada satu cerita yang akan keluar mungkin tahun depan. Cerita tentang Black Hawk Down. Black Hawk Down. Tapi cerita yang sebenar. Di dalam cerita tu
dalam cerita Black Hawk Down yang menyelamatkan tentera Amerika tu ada tim disebut daripada kononnya Pakistan. Ya. Actually yang sebenarnya adalah tentera kita. Saya lah Black tu. Jadi akan Bukan nama filem. jadi kita yang buat filem ni dan akan ditayangkan untuk memberikan kisah yang sebenar. Baik. Supaya rakyat tahu. Sudah mulai syuting ke semua tu? Projek Saya difahamkan tengah syuting kot. Tengah syuting. ada masa lagi lah untuk aku depan. masuk jadi Hawk tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sokongan padu. Yes, Padu yes. daripada kami. Kan? Bila cerita ni keluar nanti. Dan terima kasih banyak Datuk Seri. Sudi luangkan Thank you so masa much, Datuk bersama Seri. dengan kami. Ini satu orang kata Honoured satu, lah, we feel honoured, we are yeah. very honoured lah to have you here, Datuk Seri. Ini Yes. juga menaikkan kita orang punya level lah, Datuk Seri. Kan? Sebab bos pun ada sini. Bos pun tengok kita kendali temubual ni dengan sangat baik. Kontrak pun dah ready. Bos tak cakap pun. Tak Bos lagi, cakap. belum lagi. Sebab ini adalah satu rancangan baru Datuk Seri, iaitu 3 Pagi Era. Bersama dengan kami bertiga, Nabil Ahmad, Radin dan juga Azad Mungkin Jasmine. sedikit kata-kata semangat untuk kami, Datuk Seri. Ya. Kan, Untuk kami 3 perlukan Pagi juga. Era, Datuk Seri. Silakan. Saya kira ini semuanya berpengalaman ni. Nabil, Azad, Aneh. Azad, Radin. Dia Alhamdulillah ada Datuk Seri kenal pengalaman. saya, Datuk Seri. Ya ada pengalaman. Jadi saya nak mengajar orang yang berpengalaman susah saya. Terutamanya dalam bidang ni, you all lebih baik daripada saya lah. Kalau saya duduk di sebelah sana, mungkin saya pun tak tahu nak cakap apa. Jadi teruskan kecemerlangan yang ada hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Dalam ucapan tu humble. Humble, Datuk Seri. Tawaduk. Datuk Seri, last. 3 Pagi Era, the best in the world. Sekali, Datuk Seri. 3 Pagi Era, the best in the world. Baiklah Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami hari ini dalam 3 Pagi Era. Inilah dia satu Sejarah, kata. masa tak lama kita Exactly. berbual dengan Datuk Seri, tapi close up kita dengan Datuk Seri rasa macam Wow. dekat. Close and personal lah. Rasa macam Yes. dekat. Personally, this is Kan? the highlight of the year untuk kami lah. Yeah. Betul lah Datuk Seri. Datuk Seri, ya. Kan, Rasa Having you here. seperti keluarga kan. Betul Exactly. Betul, Datuk Keluarga Seri. Malaysia. Terima kasih Kalau sekali dah lagi. rasa seperti keluarga, Datuk Seri, pesalahnya nama diwasiatkan. Nama saya. Ada dalam wasiat tak ada? Datuk Seri anak bukan merah. Saya orang bera ke, Datuk Seri? Tiba. Jadi orang bera. Baik, terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan kami ambil kesempatan ni untuk mendoakan semoga Amin. Datuk Seri sentiasa diberi kesihatan yang berpanjangan, InsyaAllah. keberkatan dalam kehidupan, Amin. Amin. diberikan pengakhiran yang tersangat mulia. Amin. Dan yang paling baik dipermudahkan di akhirat, insya-Allah, Datuk Seri. Amin. Era music hit terkini.